Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, para pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 2 hari bulan 5 2023 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 27 sampai ayat 33. 27, 33. Pendek ya. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, boleh tengok muka surat 1349. 1349. Ayat yang kita akan baca ni berkisah tentang apa? Berbincang, Allah Ta'ala sebut tentang hujah balas kepada pengingkar hari kiamat. Orang tak percaya hari kiamat, Tuhan balas balik hujah dia. Allah tanya, siapa kuat? Mu kuat ke? Manusia yang sombong, yang kafir, ataupun penciptaan langit yang kuat? Mu kuat ke? Bukit yang begitu besar lebih kuat? Kemudian bumi yang teguh, Allah Ta'ala sebut di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bumi ini teguh, kuat, tidak bergoyang. Kalau dia sekali dia bergoyang, gempa bumi jadi ramai yang mati, ramai yang terkorban. Baik, para pelajar sekalian, kita mula bacaan ayat yang ke-27. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, setakat itu dulu. Balik kepada ayat 27. A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Wahai golongan yang engkarkan kebangkitan hidup semula, engkarul ba'thi, tak percaya bangkit semula, dia tak percaya manusia ni hidup balik. Kamukah yang sukar diciptakan ataupun langit? Tuhan Allah telah membinanya dengan kukuh, dengan begitu kuat dan begitu mantap. Allah Ta'ala bina dia dengan kukuh, begitu kuat dengan begitu mantap. Tengok tafsir ayat, munasabatul ayat, munasabah ayat ini. Allah SWT sebut kepada kita supaya mengambil pengajaran dan iktibar daripada kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Dan Allah SWT juga telah membatalkan keraguan, syubhat yang ditimbulkan oleh gerakan kumpulan yang mengatakan tidak ada kebangkitan semula. Maka mereka kata apa? Tengok ayat 10 dulu.
A inna lamarduduna fil hafirah. Kita hidup balik, bangkit semula, diplek. Kemudian Allah SWT nyatakan ayat ini, nyatakan juga kebinasaan siapa dalam ayat yang lepas tentang kebinasaan Fir'aun yang sombong, yang angkuh, yang takabur. Maka ayat ini Allah SWT nyatakan kepada kita kekuasaan Allah Azza wa Jalla supaya manusia yang sombong, yang takabur, yang kerah kepala berfikir untuk menerima beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tengok ayat, a antum ashaddu khalqan amis sama. Ai a antum ayyuhal mukazzibuna bil ba'si. Kamukah wahai pendusta-pendusta hari kiamat lebih kuat binaan, penciptaan, kejadian ataupun langit? Kalau dia kata langit, maka kita mengatakan Allah yang berkuasa menciptakan langit yang lebih besar daripada manusia. Tentulah lebih senang bagi Allah Ta'ala nak cipta balik, nak ulang balik kejadian manusia. Itu dari sudut logik. Maka di sini kata seorang ulama tafsir Asy-Syaukani rahimahullah, dia kata ai akhalqukum ba'dal maut. Adakah penciptaan kamu dibangkit hidup semula lepas daripada mati, dan Allah Ta'ala bangkitkan kamu hidup semula lebih payah bagi Allah Ta'ala daripada pencipta langit? Ayat ini pada peringkat awalnya ditujukan kepada kafir Quraisy di Mekah. Maksudnya nak mencela dan mengeji mereka, sebab Allah Ta'ala yang maha berkuasa menciptakan langit yang lebih besar, banyak keajaibannya, sudah tentulah lebih berkuasa untuk mencipta balik manusia yang kecil, yang kerdil ini. Itu satu ayat. Banyaklah kalau kita nak ambil ayat-ayat yang berkaitan dengan apa ni, dengan ayat ini, tuan-tuan tanda surah Yasin, surah Yasin ayat 81 dan 82. Yasin ayat 81 dan 82, itu Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan makhluk ini. Kemudian Allah kata apa? Banaha, sepatah kalimah, banaha, yakni Allah telah membinanya dengan kukuh. Ai banallahu sama, Allah Ta'ala bina langit. Wa ja'alaha saqfan lil ardi, Allah jadikan langit itu sebagai atap bagi bumi. Bumi sini, langit atas. Sebab tu benda atas dipanggil atap. Kata di ulama tafsir, kalimah banaha jumlatun la tata'allaqu billati qablaha. Jumlah baru, dia tak berkait dengan yang lepas. Walihada, kerana itu eloknya kalau kita baca Quran, kita beri atas as-sama. A antum ashaddu khalqan amis sama, betul itu. Banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Maknanya banaha dipanggil jumlatun istinafiyah, jumlah kata-kata yang awal, permulaan sebenar, untuk menyatakan betapa besarnya langit itu. Sama juga Syekh Abu Bakrin Al-Ambari rahimahullah, dia kata berhenti di atas amis sama waqfun hasanun, wakaf yang elok, berhenti itu. Summa fassara amraha, kemudian Allah nyatakan langit itu macam mana pembinaannya. Banaha, Allah Ta'ala bina, Allah Ta'ala ciptakan dia. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah telah meninggikan bangunan langit itu lalu menyempurnakannya. Maka Allah Ta'ala nyatakan kaifiat, cara pembinaan langit, cara pembinaan langit. Langit itu Allah Ta'ala bina. Ja'alallahu bina as-sama'aliyan,
anil ardi. Allah Ta'ala jadikan penciptaan binaan langit itu tinggi daripada bumi. Fa'atqana banaha, dan binaan yang cukup kukuh. Fahuwa fahiya mustawiyatun lartifa' walan khifat. Langit ini sama ya binaannya, tak ada tinggi rendah, tak ada bukit bukau, tidak ada. La futura fiha wala syuquq, tak terbelah, tidak ada pecah-pecah, tak ada. Tapi ia ada pintu. Cuma bila air kiamat esok, bila berlakunya kiamat, langit terpecah habis. Pecah. Semacam dia ni semuanya berpintu-pintu, berlubang habis. Sekarang ni langit tak ada pecah, dia ada pintu. Setiap pintu dia ada pengawal yang dikawal, iaitu malaikat yang menjaga, tak boleh orang naik. Jin-jin sudah tidak boleh naik lagi, dan roh-roh yang baik dia boleh naik, yang tak baik dia tendang ke bumi. Kita kata na'udzubillahi minal khuzlan, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Cuma mengikut sains lah, ahli sains ni, ahli-ahli hak mengaji sains ni, berapa jauh jarak di antara bumi dengan langit? Apa jauh? Tak nak kesan. Kalau kata nak keluar ke angkasa lepas tu 21 km, itu ke angkasa lepas. Langit tu jauh lagi tu. Allahu akbar. Rafa'am samka ay rafa'a irtifa'aha. Allah Ta'ala angkat langit tu tinggi. Dalam suratul Ra'di ayat 2 Tuhan kata, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Allah yang mengangkat langit itu tinggi tanpa tiang. Tak ada tiang langit. Cuma orang kata langit ada kaki. Mengajar dengar tak? Oh, darat budak ni. Mengajar dengar langit ada kaki. Ada kata di kaki langit. Di kaki langit. Tapi acu girkak dia, jumpa ada kaki. Tak jumpa. Kita duduk tepi laut, biasa orang kata, nampak di kaki langit. Macam langit tak ada kaki. Tak ada kaki, tiang pun tak ada kaki apa. Allahu akbar. Baik, para pelajar sekalian. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat 29. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menjadikan malamnya gelap serta menjadikan siangnya terang. Aghtasha laylaha ay ja'alallahu laylas sama'i muzlima. Malam langit gelap. Kalau tak ada lampu di siapa? Siapa lampu? Bintang, bulan lah. Tak ada pedoman, bintang-bintang, tak jalan kita. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Wasyamsi ayat 4, wal laili idza yaghshaha. Malam tu gelap. Wa akhraja duhaha. Wa akhraja duhaha, Allah Ta'ala keluarkan pada siangnya cerah. Langitnya sama, gelap malam, siang cerah. Ai wa adaa Allahu naharas sama'i bi tulu'i syamsiha. Allah Ta'ala cerahkan langit siang hari dengan terbitnya matahari. Matahari mari cerah. Dalam surah Asy-Syams ayat 3, wan nahar idza jallaha. Wan nahar idza jallaha. Baik. Itu alam atas. Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut penciptaan langit di atas, dia turun ke bawah cerita kepada kita dalil di bumi. Supaya kita tak mencari-cari, itu jauh langit tak nampak, kamu tengok bumi, kamu pijak. Tengok bumi tempat kamu duduk. Ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya untuk kemudahan penduduknya. Jadi Allah kata al-ardh dahaha bermakna basataha. Allah Ta'ala hamparkan bumi ini luas. Ba'da khalqis sama, setelah menciptakan langit. Wa maddaha lis-sukna fiha,
Allah Ta'ala buat bumi ni luas supaya orang boleh duduk di atas dia, kan? Kita boleh duduk, boleh buat rumah, boleh berjalan, boleh mengembara sana sini, pergi sana pergi sini. Maka timbul lagi persoalan, siapa dulu? Hak mana dulu tu yang buat? Langit dulu ke bumi dulu? Langit dulu ke bumi dulu? Maka di sini ulama tafsir kata, qala al-Azhari dalam Tahzibul Lughah, nama kitab dia, lam yakhtalifil mufassirun, tidak berbeza pandangan ulama tafsir, anna khalqal ard sabaqa khalqas sama. Bumi Allah Taala cipta sebelum langit. Sebab kemudian mula-mula dia cipta stokor gitu ya. Lepas pada tu baru dia tarik jadi panjang, jadi luas macam kita duduk sekarang ni. Macam kita duduk sekarang ni. Lepas tu dia kata, wal arda ba'da zalika dahaha. Lepas pada tu, ba'da zalika lepas pada apa? Jadi timbullah persoalan, Allah Ta'ala ciptakan bumi, kemudian diciptanya langit, kemudian baru mari maddal arda dahaha, disebar luaskan bumi itu untuk manusia duduk. Itu dari sudut kira-kira. Kejap lagi kita tengok pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas menghuraikan masalah langit selepas bumi. Bumi dulu, lepas tu langit. Lepas langit baru dibentang ke bumi. Panjang pula perbahasannya. Tapi kita oleh kerana dibahas oleh ulama di sini, saya baca. Kalau dia tak baca, kita pun tak nak baca juga. Dalam buku Mekah ni, Makkah Mukarramah, kelebihan dan sejarah yang saya usaha ni, dalam kitab ni kita ada tulis tentang penciptaan bumi Mekah, ard Mekah. Bumi pertama Allah Ta'ala buat Mekah. Daripada Mekah, sebab tu Mekah ni nama dia Ummul Qura, ibu segala kampung. Daripada Mekah tu lah dia bersebar jadi luas sampai ke benua atas dunia ni semua, mari di sana. Jadi ada dalam kitab kita ni tentang kelebihan bumi Mekah, yang ada menceritakan tentang penciptaan bumi yang terawal, iaitu dah di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian bila cipta bumi, diperluaskan bumi, macam mana supaya tak bergoyang? Tengok Allah kata apa? Wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu airnya, yakni mata air yang terpancar-pancar, dan sungai-sungai yang mengalir-ngalir, dan juga mata air telaga yang membuak-buak keluarnya. Dan mar'aha, tumbuh-tumbuhan. Jadi setelah Allah, munasabah dia, setelah Allah Ta'ala sebut bumi itu diperluaskan, dibentangkan, jadi untuk mendapat manfaat kepada manusia, manusia ni nak dapat manfaat daripada bumi, maka Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi laut, air-air, sungai-sungai, mata air, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia kering dia punya bumi ni, tak ada apa-apa, macam mana kamu mau hidup? Tak boleh hidup dah. Tak ada makanan, hanya makanan keluar. Supaya comel bumi ni, permukaan bumi nampak lawa, comel. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang pula diperkukuhkan letaknya di bumi sebagai pancang pasak yang menetapnya. Jadi bumi ni sebagai pasang pasak, maknanya sebagai orang panggil pengimbang, supaya tak gerak bukit sana bukit sini. Sekarang ni manusia mula korek-korek bukit. Maka akan terjadilah sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan kiamat, kasratuz zalazil, banyak berlaku gempa bumi, banyaknya mati, maut al-fujaah, mati terkejut, mengejut mati. Tidur molek-molek, bangun subuh, senyap, tak bangun, mati dah. Sahabat kita ni pergi ke kebun dia, tengok-tengok mati. Macam-macam kematian tu mudah sangat.
Sekarang hari ni nak bertaubat jangan bertangguh. Mati automatik. Sekarang ni semua barang auto kan. Kereta automatik, pintu auto, mati pun auto juga. Kau tak auto mati. Auto juga mati. Senyak-senyak bunyi orang tu mati. Allah Ta'ala tutup ayat kita ni supaya kita berfikir mata'an lakum wa li'an'amikum, mata'an lakum wa li'an'amikum, semuanya itu untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. Makanan-makanan ni semua untuk kegunaan kita dan ternakan. Hayawan dia makan, apa kita makan dia pula. Allahu Akbar. Sebab itulah permukaan bumi ni, kalau kita tengok hari ni, tempat manusia suka pergi di mana? Ni orang ada duit-duit ni, pergi melancong. Naik atas bukit sana, bukit sini. Tak cukup melancong di bukit di Malaysia ni, kita cari bukit di India, di China. Oh, pakat naik belakang. Kita orang Kuala Kerai ni, Gunung Setong, habis pakat naik. Naik Gunung Setong, kita cari bunga apa tu? Bunga hak bolak tu. Apa nama bunga? Orang panggil puyuk apa nak? Reflesia. Comel tu. Busuk tu. Gitulah cerita manusia ni. Dia suka tengok bukit, naik bukit, turun bukit. Jadilah kerja manusia jalan sana sini. Alhamdulillah. Yang penting bagi katanya, Allah sebut mata'an lakum wa li'an'amikum. Apa yang aku beri itu menjadi keseronokan kepada kamu, kegunaan kamu, dan juga hayawan kamu boleh guna, tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang ada. Alhamdulillah. Tamatlah kita tafsir ayat 27 sampai ayat 33 secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. 5 faedah yang dapat kita ambil dalam ayat yang mulia ini. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Allah buat soalan, tanya. A-antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Soalan ini datang untuk nak membantah kepada hujah-hujah yang digunakan oleh munkiril ba'ts. Hujah orang-orang yang mengingkari kebangkitan semula, tak percaya kepada kiamat. Maka Tuhan tanya, manusia yang gedebe, yang kerah kepala, yang tak mau beriman tu, mu kuat ke langit lebih kuat? Sudah pasti kalau orang tu waras, orang tu ada akal, dia akan kata langit lah kuat. Saya mana kuat, berjalan atas muka bumi pun kalau tersepak batu berdarah ibu kaki contohnya. Itu isu yang pertama yang Allah Ta'ala persoalkan. Allah Ta'ala timbulkan soalan supaya manusia ni berfikir, maknanya membatalkan hujah puak kafir dengan dikiaskan kepada dua bentuk kejadian. Kejadian dia dengan kejadian langit dengan bumi. Supaya apa? Supaya mereka berfikir, tak kuat mana aku nyupa dia. Tak kuat mana aku ni. Tak sedut sombong, tak sedut agah. Kita ni tidak kuat. Baru kita ada berfikir-fikir, kita ada memikir tentang perkara yang tersebut. Dalam ayat yang sama Allah kata banaha as-samaa mabniyatun. Tanda ni pelajar. As-sama mabniyah. Langit itu satu binaan. Dia bukan macam awan. As-sahab, awan bukan binaan. Sebab tu dia ada, dia tak ada. Oh, hari ni gelap. Mendung hari ni tu. Awan ada. Gelap, penuh dengan air, dia akan turun hujan. Tapi langit lah. Langit banaha, makna Allah Ta'ala bina dengan satu binaan yang kukuh, tak terbelah, tidak pecah. Rafa asam kaha,
bangunan yang kuat. Itu langit tu kuat. Bila langit usah, bila kiamat. La ni tak ada. Satu. Faedah yang kedua, wa akhraja duhaha. Allah Ta'ala kata ikhraj ad-duha, mengeluarkan cahaya. Duha, ai ibraz nurid duha. Allah Ta'ala keluarkan cahaya duha. Innama ju'ila izharun nur ikhrajan. Patutnya Tuhan kata menzahirkan cahaya. Memang dia zahir pun, tapi Tuhan nak sebut akhraja, makna dia tak zahir sendiri. Cahaya tu keluar dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita min, ya apa ni, yukhrijul laila wa minan nahar. Maknanya malam tu keluar, dia tak keluar sendiri. Dia terjadinya malam, terjadinya siang, sebab apa? Allah yang keluarkan dia. Karena itulah Tuhan cabar dan Tuhan tanya, kalaulah Allah Ta'ala jadikan malam itu sermada, berterusan, siapa yang mampu untuk mari datangkan siang? Kalau Allah Ta'ala jadi siang, dia tak ada malam, siapa boleh buat malam? Jawabnya tak ada. Sebab itu dia kata li'anna nur tari', oleh kerana cahaya itu baru, malam itu gelap, maka dia kata akhraja, keluarkan cahaya. Allahu Akbar. Wan nur muhtajun ila sabab alladhi yuniruhu. Cahaya itu mari daripada sebab yang mengeluarkan cahaya. Yang mengeluarkan cahaya untuk dunia ini sekarang, iaitulah matahari. Matahari yang mengeluarkan cahaya. Maka kita mengatakan itu adalah tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tak ada, dia panggil puak dahriyun. Dahriyun ni puak-puak yang nature, yang tabi'i. Dia kata biasalah, pagi cerah, malam gelap, biasa. Itu puak kafir cakap macam tu. Kita orang beriman, la, kita kata keluarnya cahaya dengan izin Allah, hilangnya cahaya dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Kamu kuat ke langit? Allah Ta'ala bina dia. Kemudian datang ayat wal arda ba'da zalika dahaha. Selepas daripada itu bumi dihampar, diperluaskan. Tengok, dia kata ayat ini menunjukkan bahawa dahwal ardi, bumi ada dah, kemudian dicipta langit. Lepas pada cipta langit barulah dihamparkan bumi. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah, ingat, dengar betul-betul, dalam surah Al-Baqarah ayat 29 Allah kata huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'. Allah Ta'ala menciptakan bagi kamu ma fil ardi, semua atas muka bumi. Lepas pada itu thumma istawa ila as-sama', barulah dia panggil istawa kepada langit. Maknanya bumi dulu baru langit. Macam mana? Sebab itu ayat ini menunjukkan bahawa penciptaan bumi sebelum langit dengan dalil thumma, kemudian allati tufidu tartib wal infisal. Demikian juga ayat dalam surah Fussilat menunjukkan bahawa bumi diciptakan sebelum langit. Sebab Allah kata apa? Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmain. Ayat 9. Kamu nak kafir ke dengan Allah yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Ayat 9 sampai Allah kata thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah Ta'ala istawa ila as-sama', pada langit. Langit ketika itu awan, dukhan, asap, berasap. Surah ayat 11. Jadi macam mana kita nak taufik? Langit dulu ke bumi dulu? Semua bumi diciptakan dulu baru langit, ataupun 3 peringkat, bumi, langit, kemudian turun pula ke bumi, dihamparkan. Al-jawab, orang tanya, su'ila Sayyid Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anil jam'i
bagaimana kita nak campur, nak jamakkan di antara ayat Fussilat dengan ayat An-Nazi'at. Ayat Nazi'at, bumi, langit, bumi. Hak situ bumi sudah, baru langit. Kaifal jam'. Tanda ni pelajar. Fa'ajaba, jawab Ibnu Abbas, bi anna Allah Ta'ala khalaqal arda awalan qabla as-sama' ghaira madhuwah. Allah Ta'ala ciptakan bumi tapi tidak terhampar, dia stokor gitu. Summa stawa ila as-sama' fasawwahunna sab'an. Kemudian Allah Ta'ala buat langit pula dalam 2 masa. Setelah tu summa dahal arda ba'da zalik, kemudian barulah dihamparkan bumi selepas daripada itu. Wa ja'ala fiha ar-rawasiya wal anhar, Allah jadikan bukit-bukit sebagai pasak, sebagai pengimbang, dan sungai-sungai dan air-air. Maknanya fa aslu khalqil ardi, asal penciptaan bumi sebelum langit, dan diperluaskan bumi itu lepas langit. Wa yadullu li hadza, dalil dianya wal arda ba'da zalik. Wal arda ba'da zalika dahaha ay al arda, bumi selepas penciptaan langit diperluaskan. Allah Ta'ala tak kata wal arda ba'da zalika khalaqah, la. Kalau kata khalaqah baru buat, ni tak buat, dia tambah. Summa fassara, kemudian Allah tafsirkan penciptaan bumi itu diperluaskan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah Ta'ala keluarkan air-air dia dan tumbuh-tumbuhan. Ini dia panggil jamak di antara ayat, sebagaimana yang dijamak oleh Sayyid Habrul Ummah wa Turjumanul Quran Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, wa hadza jam'un wadihun la iskala fi. Ini dia ayat yang jelas, yang tidak ada iskal lagi. Panjang lagi lah perbahasan ulama dalam masalah ini. Kita kata alhamdulillah cukuplah setakat tu. Kita ambil tafsir Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada faedah yang keempat. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah cipta keluarkan ma'aha, air-air daripada bumi dan tumbuh-tumbuhan. Dalla bi dzikril ma' wal mar'a, Allah Ta'ala nyatakan air dan tumbuh-tumbuhan menjadi dalil kepada apa? Dalil bahawa mu ni manusia berajak kepada rezeki, berajak kepada makan minum. Jadi rezekimu aku keluarkan melalui air dan tumbuh-tumbuhan. Termasuk jugalah kita nak makan ni kena ada api. Api itu mari daripada mana? Mari daripada kayu api. Kayu api itu mari mana? Mari daripada tumbuhan. Maknanya hatal milh, garam pun ambil daripada air. Air yang tu duduk di atas bumi. Jadi semua kita ni daripada bumi kepada bumi, keluar daripada bumi. Kerja kitanya bumi, bumi, bumi. Baik. Ini menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian bahawa Allah, kata ulama tadabbur, dalil ala annal ma' wal kala, air, rumput rampai, pokok-pokok yang tumbuh di bumi yang tak ada siapa pemilik, annasu fihi syuraka. Manusia sama je situ. Manusia sama. Pasal tu dia kata manusia ni syuraka, sama, bersekutu, bersyarikat dalam air dan rumput-rumput. Mana kalau pada tanah bukit, kita boleh ambil situ, boleh ambil rumput, boleh ambil air, tak payah minta izin. Tetapi kalau sudah dimiliki, tak bolehlah. Air ni hak Tuhan buat ni. Bumi, aku nak ambil air, nak ambil rumput dalam tanah tu, tak boleh. Sebab sudah dimiliki oleh orang tu. Dia bukan pemilik benda tu, dia milik kawasan. Maka kita tak boleh ambil dalam kawasan orang kecuali dengan minta izin. Dengan minta izin. Macam sekarang lah, ada setengah ustaz kita ni, dia nak pergi ambil tebal pokok
pokok dia panggil apa ni, balok kayu-kayu balok dalam hutan. Dia kata ni hutan hak Tuhan belakang ni. Betul lah, tapi oleh kerana kerajaan sudah buat zon, sudah gezet, sini kawasan simpan hutan simpan, ia ni kawasan boleh ditebang, ia ni, maka tak ada hak kita nak ambil kecuali melalui mendapat keizinan daripada pemerintah, kecuali pokok-pokok yang biasa-biasa kita nak ambil buat rumah, buat apa ni, kecil-kecil boleh lah. Tapi kalau nak komersial, nak pergi ambil dengan trailer, dengan stewung kata orang, itu mesti dapat keizinan, dapat perlesenan daripada pejabat hutan. Dan kata ini tanah Tuhan, memang semua tanah Tuhan belaka, tapi Allah Ta'ala beri pengawal atas dunia, kalau tidak tak terkawal. Hari ni hak belah-belah kawal ni pun banyak pokok-pokok balok, kayu-kayu balok ditebang tanpa kawalan. Kawalan bocor, cari kawalan macam-macam lah. Kita nak kata itu kerja SPRM serah kepada mereka. Yang pentingnya kita nak jaga hutan yang Allah Ta'ala beri ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh menggunakannya nikmat yang ada ni dengan baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kestabilan dan keselamatan kepada kita semua, insya-Allah. Yang terakhir, Allah kata wal jibala arsaha. Makna arsaha, jibal bukit sebagai penyacang ataupun pancang ataupun pengimbang. Arsaha dengan makna ay asbataha, penguat supaya tak bergoncang, tak bergerak. Wa asbata bihal arda an tamida bi ahliha. Jadi bumi ni tak bergoncang, orang duduk atas bumi pun relax, tenang. Allahu Akbar. Tapi ingat, selama mana bumi ni nak tenang? Tanda ni pelajar, bumi akan tenang selagi kamu tidak buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau buat maksiat, dia akan goncang. Sekali dia goncang, sama ada jadi tsunami atau jadi gempa bumi, dua-dua tu mati belaka. Bila berlaku tsunami, ramai orang mati. Tiba-tiba orang tunjuk gambar masjid tak mati, ya panen, tak usah. Itu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bolehlah kita fikir. Tapi bila berlaku gempa bumi ataupun tsunami di kawasan orang bukan Islam, dia punya patung dia tu tak gerak juga. Sudah. Adakah ini menjadi mercu tanda bahawa patung dia betul? Kita kata sebab itulah kita kadang-kadang nak guna hujah yang akli semata-mata dengan gambar-gambar ni, hati-hati. Nanti kita tunjuk gambar masjid, orang Buddha tunjuk gambar tak cak dia patung dia tak terbalik, orang kata mana? Tak balik juga dia pun. Ini. Jadi kita lebih guna pendekatannya bahawa kalau ada masjid yang tidak terbalik itu tanda-tanda salah satu daripada keajaiban Allah Ta'ala buat. Maknanya boleh je. Di saat orang lain runtuh belaka, ada tak runtuh. Ana pergi ke Kobe nama. Kobe ni di Jepun. Masjid dia tak runtuh. 2 kali gempa bumi, bandar dia ranak, masjid dia tak runtuh. Kita masuk dalam, rupanya tiang dia besar. Besar gini tiang, masa meja ni. Kata kenapa dia buat besar-besar? Masjid tak besar, tiang tu besar. Boleh jadi orang situ, engineer dia, arkitek dia Muslim. Ketika buat masjid ni dia tahu dah lokasi ni lokasi gempa bumi. Dia buat selalu untuk persiapan. Sebab itulah masjid itu mendapat perhatian orang Jepun mari duduk ambil gambar tu, sebab dia kata benda ajaib, masjid ni tak runtuh di saat orang lain runtuh. Cuma di sana tu berlakulah sikit bila pendakwah-pendakwah yang tidak ada hikmah dalam dakwah, jadi mereka akan berebut cara dakwah macam-macam. Ya, mudah-mudahan Masjid Kobe selamat daripada gangguan-gangguan salah faham dalam sudut dakwah Islam ni, jangan. Jadi kita kena ingat. Maka para pelajar sekalian, alhamdulillah bukit ni Allah Ta'ala cipta untuk kegunaan kita, untuk kemudahan kita, untuk comel mata memandang, untuk siapa yang minat nak naik-naik. Tapi ingat, jangan buat maksiat di bukit. Sekali bukit goncang, sekali bukit terbelah, habis, ramai yang mati. Allahu Akbar. Dia kata nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Allah Ta'ala lah kita minta dengan Allah keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan juga sejahtera kita di akhirat.
Jangan sekali-kali buat maksiat. Bila buat maksiat, hilanglah rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah itu hilang, maka diberinya bencana yang kita tidak mampu untuk melawannya. Tamatlah perbincangan kita 5 faedah daripada ayat yang kita ambil ini. InsyaAllah dalam siri akan datang kita akan masuk ayat 34 sehingga ayat 41 biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.